Mari kita lihat buku 2 Korintus yang ditulis oleh Dia yang digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan. Bab 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi apa? Bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan, yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berkata bahawa kita akan menjadi anak-anaknya dan Dia akan menjadi bapa kita. Kita semua akan menjadi anak-anak Tuhan. Perkara paling penting yang kita perlukan dalam hubungan kita dengan Tuhan ialah darah. Darah siapa harus mengalir di dalam kita. Kita boleh berkata bahawa kita ialah anak-anak Tuhan hanya jika kita mewarisi darah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jika darah orang lain ada di dalam kita, kita tidak boleh berkata bahawa kita ialah sebahagian daripada keluarga Tuhan. Lihatlah ahli keluarga fizikal anda dengan teliti. Ahli keluarga fizikal anda mempunyai darah bapa fizikal dan ibu fizikal anda. Sama juga, Tuhan berkata kita dengan jelas, aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku lelaki perempuan. Kalian semua, kita telah menjadi sebahagian daripada keluarga Tuhan. Di manakah lagi kita dapat mencari berkat yang sebegitu besar? Walaupun kita menjadi sebahagian daripada keluarga presiden, orang akan menghormati kita dan berkata, wah, orang hebat. Kita ialah anak-anak Tuhan yang menganggap bumi sebagai debu pada skala dan memerintah seluruh alam semesta serta segala isinya. Tuhan memberi kita firman ini, jangan menyembah berhala dan menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi kita mesti mengikut ajaran-ajarannya kerana kita ialah sebahagian daripada keluarga Tuhan. Sekali lagi, saya bersyukur kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kerana memberikan kita rahmat ini. Melalui darah Paskah Perjanjian Baru, kita dapat dekat kepada Tuhan dan mempunyai hak istimewa untuk menjadi anak-anaknya. Dan kita telah diberikan hak untuk memanggil Tuhan Aba Bapa. Dalam keluarga syurgawi, tiada orang dapat menjadi sebahagian daripada keluarga Tuhan tanpa Tuhan Ibu. Seperti yang telah Tuhan katakan dalam buku Kejadian bab 1, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang menyatakan diri sebagai kita pasti wujud, bukan? Bahkan dari buku Kejadian bab 1 ayat 1 pun, ada tertulis, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bukankah Tuhan dalam ayat ini direkodkan sebagai Elohim? Kita dapat memahami sepenuhnya bahawa bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi ada juga Tuhan Ibu. Mari kita baca buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Ada dia yang boleh kita panggil bapa dan ada juga dia yang boleh kita panggil ibu. Sebab itulah kita mendapat gelaran saudara dalam buku Galatia bab 4 ayat 28. Keluarga Tuhan, iaitu keluarga rohani kita terdiri daripada bapa, ibu dan saudara-saudari kita. Tugas anak-anak keluarga syurgawi adalah hidup menurut ajaran-ajaran kebenaran yang terkandung dalam Alkitab.